911, what's the location of the emergency? My daughter is missing. What's your address, ma'am? She's gone. We can't find her anywhere. I've called all her friends. How old is she? 11. Okay, what's her name, ma'am? Carly, Carlie. And last name? Brucia, Brucia. Carlie Brucia, seorang gadis berusia 11 tahun, diculik pada siang 1 Februari 2004 ketika berjalan pulang dari rumah rakannya di Sarasota, Florida. Walaupun kehilangannya telah dilaporkan oleh ibu bapanya dalam masa setengah jam selepas dia hilang, kes Carlie akhirnya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu jenayah paling keji yang pernah berlaku terhadap seorang gadis muda. Semuanya bermula pada 31 Januari 2004. Carlie telah bermalam di rumah rakannya dan keesokan hari dia ingin pulang ke rumah tepat pada masa agar dapat menonton perlawanan Super Bowl yang akan berlangsung. Dia memberitahu ibu rakannya bahawa dia diizinkan untuk pulang bersendirian dan dia pun berangkat sekitar pukul 6 petang. Namun, selepas dia berangkat, ibu rakannya menghubungi ibu Carlie, Susan, dan memberitahunya bahawa Carlie sedang dalam berjalan pulang ke rumah sendirian. Susan says, "Hey, can you go pick up Carlie?" She started walking down Beers. I just said, "Where's she at?" She was Connie's. I said, "Yeah, the one over here." And she said, "Yeah." I said, "Okay, I'll leave right now." And I'll be there right now. Okay. Susan berkata dia berasa kurang senang mengetahui anak perempuannya berjalan sendirian walaupun jarak rumahnya hanya beberapa blok. Jadi, dia menghantar suaminya yang juga bapa tiri Carlie, Steve Kanzler, untuk mencari Carlie dan membawanya pulang. Namun, ketika Steve melalui jalan yang sepatutnya dilalui Carlie, dia tidak dapat menemukan Carlie di mana-mana dan di situlah mimpi buruk mereka bermula. Steve terus memandu selama lebih sejam, berdoa agar dia hanya terlepas pandang Carlie. Tetapi, apabila dia pulang dan Carlie masih belum tiba di rumah, jelaslah bahawa sesuatu yang serius telah berlaku. Susan kemudiannya berkata pada saat itu dia merasakan bahawa ada sesuatu yang buruk telah berlaku kepada Carlie dan berkata, "Dalam hati dan fikiran saya tahu." Susan dan Steve keluar bersama untuk mencari lagi, sambil berteriak memanggil nama Carlie dari tingkap kereta ketika mereka memandu di jalan. Mereka berhenti sebentar untuk memeriksa kawasan hutan dan ternampak sebuah trak tunda merah yang bergerak perlahan di hadapan mereka. Kemudian mereka meneruskan pencarian dan pergi ke rumah rakannya untuk memeriksa di sana dan mereka terkejut melihat trak merah yang sama diparkir di luar rumah. Ia kelihatan sangat aneh bagi mereka berdua dan setelah menyedari bahawa Carlie juga tidak berada di sana, Susan memutuskan sudah tiba masanya untuk meminta bantuan. Ibu yang cemas itu menelefon talian kecemasan 911 sekitar pukul 7.30 malam. Dia tidak dapat menyembunyikan ketakutan yang teramat dalam suaranya. Selepas panggilan yang menghayat hati itu, polis segera mengeluarkan amaran bolo, be on the lookout, untuk Carlie dan mencari kawasan sekitar selama 4.5 jam, tetapi tidak menemui apa-apa. Sementara itu, keluarga dan rakan-rakan Carlie mula membuat risalah orang hilang dengan gambar wajahnya dan mula mengedarkannya pada keesokan paginya. Namun, sesuatu yang mencurigakan berlaku pada masa ini. Bapa tiri Carlie, Steve, didakwa telah pergi sebuah kedai menyewa peralatan tempakan untuk mengedarkan risalah dan bertanya kepada salah seorang pekerja jika dia boleh membeli dadah dalam beberapa hari selepas semua ini selesai. Pekerja menghubungi pihak berkuasa kerana menganggap ia sesuatu yang aneh untuk ditanyakan pada masa kehilangan anak tirinya. Detektif juga merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan Steve, jadi mereka membawanya untuk disoal siasat. Steve menyatakan bahawa dia berada di rumah sepanjang masa dengan Susan dan kenyataan itu disahkan oleh Susan. Selepas mengesahkan alibainya sepenuhnya, dia dibebaskan sebagai suspek, tetapi Steve memberi mereka satu lagi nama, Ron Choquette. Ron adalah pemilik trak tunda merah dan dia dikatakan telah bercinta dengan ibu rakan Carlie selama 2 bulan. Dia berada di rumah rakan tempat Carlie bermalam dan pada satu masa dia adalah satu-satunya orang dewasa yang berada di rumah tersebut. Jadi, secara langsung, Steve memberitahu polis tentang bagaimana dia melihat trak merah Ron bergerak mencurigakan di sekitar kawasan yang mereka cari. Penyiasat mengikuti petunjuk itu dan bercakap dengan Ron, tetapi dia memberitahu mereka bahawa dia telah keluar pergi bekerja sebelum Carlie meninggalkan rumah dan tidak melihat apa-apa yang luar biasa.
Tambahan pula, rakan sekerja Ron mengesahkan keberadaan Ron menyebabkan polis mengecualikannya sebagai suspek dalam kes kehilangan Carly. Pegawai kembali ke rumah Carly sehari selepas kehilangannya dan bercakap dengan Susan lagi. Dia menegaskan bahawa anak perempuannya tidak pernah lari daripada rumah sebelum ini dan tidak biasa berkelakuan sebegini. Namun, kenyataan yang dibuat oleh rakan Carly menunjukkan sebaliknya. Dia berkata Carly menyatakan rasa kecewa pada malam sebelumnya dan beberapa kali menyuarakan perasaan negatif tentang keluarganya. Carly juga dikatakan telah memberitahu rakannya sekurang-kurangnya sekali bahawa dia tidak mahu pulang ke rumah kerana harus memikul banyak tanggungjawab. Pendedahan ini membuatkan pegawai polis mula meragui sama ada Carly mungkin telah melarikan diri dari rumah rakannya atas kehendaknya sendiri. Namun, penyiasat tidak dapat menolak kemungkinan bahawa dia telah menjadi mangsa jenayah. Sebelum meninggalkan rumah itu, mereka memberikan arahan yang sangat menakutkan kepada ibu Carly. Mereka meminta Susan menghubungi doktor gigi anak perempuannya untuk mendapatkan rekod pergigian Carly sekiranya diperlukan untuk pengenalan. Keesokan paginya, rakan sekelas Carly tiba di sekolah dan mendapati tempat duduknya kosong dan pada masa yang sama, pihak berkuasa membawa anjing pengesan untuk membantu dalam pencarian mereka. Anjing-anjing itu mengikuti bau Carly ke tempat letak kereta di EV's Car Wash yang bukan sebahagian daripada laluan pulangnya yang dijangka, tetapi merupakan jalan pintas yang diketahui. Walaupun anjing-anjing itu akhirnya kehilangan jejaknya di belakang bangunan, syarikat itu mempunyai beberapa kamera pengawasan dan apa yang direkam menyebarkan ketakutan kepada seluruh komuniti. Pengurus Car Wash meneliti pita rakaman dan memberitahu polis bahawa dia melihat apa yang kelihatan seperti penculikan seorang gadis muda yang direkam sekitar jam 6:30 petang. Lelaki yang tidak dikenali itu pada mulanya berjalan dengan santai seolah-olah dia akan berlalu pergi, tetapi pada saat terakhir dia melangkah besar ke arahnya dan menarik lengannya. Lelaki itu mungkin kelihatan sangat mengancam kerana dia berdiri betul-betul di hadapan Carly dan menghalang jalannya. Dia mungkin berasa sangat takut dan panik dan mungkin penculiknya memberitahunya bahawa semuanya akan baik-baik saja jika dia mengikut arahan. Dalam ketakutan, ibu bapa Carly segera mengesahkan bahawa gadis dalam rakaman itu adalah anak mereka. Tetapi tiada siapa yang mengenali lelaki asing yang mendekati dan membawanya pergi dari situ. Namun, rakaman itu jelas menunjukkan bahawa lelaki tersebut adalah seorang lelaki kulit putih berketinggian sederhana, berambut gelap dan mempunyai tatu di lengan bawahnya. Dia juga kelihatan memakai pakaian seragam dengan tanda nama tetapi tidak berjaya direkam jelas dalam video. Dalam rakaman tersebut, kelihatan jelas bahawa Carly tidak mengenali lelaki itu ketika dia bergerak ke arahnya dan berkata sesuatu sebelum menarik lengannya. Dalam beberapa jam, rakaman menunjukkan itu dimainkan secara berterusan di stesen-stesen berita tempatan. Dan walaupun ratusan petunjuk diterima, kebanyakannya berakhir dengan jalan buntu. Penyiasat mula takut hal yang terburuk berlaku kerana sudah beberapa waktu berlalu. Tetapi, pada hari yang sama, mereka akhirnya mendapat petunjuk yang ditunggu-tunggu. Beberapa orang menghubungi dan mengatakan mereka yakin lelaki dalam rakaman itu adalah Joseph Smith, seorang mekanik kereta berusia 37 tahun dengan rekod jenayah lampau sejak 1993. Malah, dia sedang berada dalam pemantauan untuk kesalahan dadah pada masa kehilangan Carly. Walaupun jenayahnya kebanyakannya berkaitan dengan dadah, sekurang-kurangnya 2 jenayah dalam rekodnya melibatkan keganasan terhadap wanita, termasuk penculikan, serangan berat dan pemenjaraan palsu. Salah seorang rakan sekerja Joseph adalah antara pemberi maklumat dan 2 hari selepas kehilangan Carly, dia memberitahu polis bahawa lelaki dalam rakaman itu sangat mirip dengan Joseph berdasarkan gerak-geri dan pakaiannya. Selain itu, seorang lagi pekerja mendakwa bahawa Joseph kelihatan gugup dan berada di bawah pengaruh dadah di tempat kerja sehari selepas Carly hilang. Mereka juga melaporkan bahawa Joseph menghadapi masalah di tempat kerja kerana isu dadah dan wang dan mendakwa dia tidak hadir untuk shiftnya pada hari sebelumnya. Pada ketika ini, pihak berkuasa memutuskan untuk meneliti semula rakaman keselamatan dari tempat cuci kereta dengan harapan dapat mengaitkan Joseph dengan salah satu kenderaan yang dirakam dalam pita tersebut. Mereka mendapat maklumat daripada rakan sekerjanya bahawa Joseph memandu sebuah Lincoln Town Car berwarna coklat. Tetapi kereta itu baru-baru ini tidak dapat digunakan kerana masalah transmisi. Namun, satu-satunya kenderaan yang menonjol adalah Buick Station Wagon berwarna kuning pucat yang tiba kira-kira 3 minit sebelum penculikan Carly. Kereta itu kelihatan memandu lalu sebelum masuk sebentar ke kawasan parkir tempat cuci kereta tersebut.
Penculik mungkin telah melihat Carly berjalan ketika dia memandu. Jadi dia masuk ke tempat letak kereta dan memutuskan untuk menculiknya. Ada kemungkinan juga dia telah melihat Carly sejurus selepas dia meninggalkan rumah rakannya dan kemudian mengikutinya ke tempat cuci kereta. Walau bagaimanapun, dia mungkin telah merancang untuk menculik kanak-kanak itu jauh sebelum dia melakukannya. Apabila dia melihat Carly berjalan sendirian, dia mungkin melihatnya sebagai peluang sempurna untuk melaksanakan fantasinya. Malangnya, detektif tidak dapat melihat nombor pelat atau identiti lelaki yang memandu berdasarkan rakaman yang kabur itu. Tetapi, mereka mengetahui bahawa melawat Joseph adalah tindakan yang tepat pada waktu itu. Pegawai tiba di rumah rakan Joseph, Jeffrey dan Naomi Pincus, di mana dia menyewa bilik selepas diusir dari rumah yang didiami bersama isterinya dan 3 anak perempuannya. Pihak berkuasa mendapati tiada orang yang membuka pintu sewaktu mereka mengetuk, meskipun mereka melihat Joseph sedang merokok di luar rumah ketika pertama kali melalui kediamannya itu. Pihak berkuasa bercakap dengan jiran-jiran yang mendakwa melihat Joseph bercakap dengan seorang wanita yang dipercayai adik atau pakaknya di luar baru-baru ini. Mereka juga yakin bahawa Joseph masih berada di kediamannya dan tidak keluar. Saudara perempuan Joseph kembali ke rumah itu dan selepas bercakap dengan polis, dia masuk dan mencari abangnya. Joseph akhirnya muncul dari dalam rumah dan mendakwa bahawa dia tidak mendengar pintu diketuk kerana dia sedang tidur. Penyiasat bertanya kepada Joseph di mana dia berada masa kehilangan Carly. Dia menjelaskan bahawa dia sedang menonton Super Bowl di rumah pada masa itu dan meminta mereka untuk bertanya rakan-rakannya bagi mengesahkan ceritanya. Mereka menunjukkan kepada Joseph gambar yang diambil dari video pengawasan dan walaupun dia mengakui bahawa lelaki itu kelihatan seperti dirinya, dia menegaskan bahawa dia tidak berada berdekatan dengan tempat cuci kereta pada hari itu. Seterusnya, detektif meminta Joseph melipat lengan bajunya dan mereka mendapati bahawa dia mempunyai tatu di lengan bawahnya, sama seperti lelaki dalam video tersebut. Mereka juga melihat terdapat beberapa luka kecil dan calar di tangannya. Seolah-olah itu tidak cukup mencurigakan, Joseph juga mengakui bahawa dia meminjam kereta wagon kuning milik Jeffrey dan Naomi pada hari Carly hilang. Namun, dia mendakwa bahawa dia hanya memandu kereta itu melihat-lihat di kawasan marina berdekatan sebelum pulang ke rumah. Polis berasa yakin bahawa mereka telah menemui suspek mereka. Namun apabila bercakap dengan Naomi, dia mengesahkan alibi Joseph menyebabkan mereka mula meragui semuanya. Kira-kira sejam selepas detektif tiba di rumah itu, pegawai parol Joseph datang untuk membantu mereka melakukan pemeriksaan menyeluruh ke atas kereta Lincoln Town-nya yang rosak. Mereka segera menemui dadah di dalam kenderaan itu, termasuk beberapa jarum suntik dan sudu, dan Joseph ditahan kerana melanggar syarat parolnya. Pada hari yang sama, Jeffrey, rakan kepada Joseph, menghubungi polis dengan maklumat yang membimbangkan. Dia mendakwa bahawa Naomi tersalah mengingat tarikh kejadian dan memberi kenyataan yang mengelirukan kepada polis, dan bahawa walaupun mereka membenarkan Joseph meminjam kereta wagon mereka pada hari kejadian, dia tidak pulang sehingga keesokan paginya. Jeffrey juga berkata dia telah meletakkan semula odometer sebelum Joseph pergi, dan setelah Joseph pulang, dia mendapati sejauh 300 batu jarak telah dipandu. Tambahan pula, bahagian dalam kereta kelihatan berselerak dan tempat duduk belakang ditinggalkan dalam keadaan terlipat. Akhirnya, ketika Jeffrey ditanya mengenai pakaian yang dipakai oleh Joseph ketika meninggalkan rumah, dia mengatakan Joseph mengenakan pakaian mekanik. When I got up at 6:30, no car. 7:30, I'm ready to get up, walk out the door. Who shows up? Joe. Where the hell did you get? What do you look like 7:30 Monday morning? Real clean. Like, he had a good night's sleep, or he's real happy, or he just looked like he had a wonderful night. It was just, the way he acted, from what I know, was just very strange. Jeffrey dan Naomi membenarkan rumah mereka diperiksa, tetapi pihak berkuasa tidak menemukan sebarang benda yang boleh dijadikan bahan bukti. Kemudian, selepas mendengar berita tentang penangkapan itu, Ibu Joseph bergegas ke bengkel kereta tempat anaknya bekerja dan bertanyakan mengapa pekerja bengkel itu melaporkan anaknya kepada polis. Namun, di sebalik kemarahan yang ditunjukkan, rakan sekerja Joseph merasakan bahawa ibunya juga mengetahui bahawa anaknya adalah seorang yang terakam dalam CCTV. Sementara itu, penyiasat terus mencari kawasan hutan di sekitar tempat Carly dipercayai telah diculik, tetapi tidak membuahkan hasil.
Mereka juga menghubungi kakitangan forensik dari tapak sanitasi Bandar Sarasota dan meminta mereka mengamankan bangunan pemindahan untuk pencarian teratur di tempat sampah keesokan harinya. Namun, pada waktu itu, tanpa disedari, aktiviti pencarian tidak lagi diperlukan. Ketika Joseph berada dalam tahanan, salah seorang rakannya yang lama hadir ke balai polis dan meminta untuk bercakap dengan penyiasat. Selain memberitahu mereka bahawa lelaki dalam rakaman CCTV itu sangat mirip dengan Joseph, dia juga memberitahu tentang waktu-waktu di mana Joseph mengungkapkan keinginannya untuk menyerang wanita yang semakin meningkat. Tidak lama selepas pertemuan ini, detektif membawa Joseph dari penjara ke ibu pejabat polis untuk sesi soal siasat formal. Joseph akhirnya dibawa kembali ke penjara di mana dia akhirnya dapat menghubungi abangnya, John. Apa yang dikatakan kepada John mengesahkan ketakutan terburuk semua orang. Pada 5 Februari, 5 hari selepas kehilangan Carly, John menghubungi pihak berkuasa dan meminta mereka bertemu di rumahnya. Apabila pegawai tiba, dia memberitahu mereka bahawa dia tahu lokasi mayat Carly dan mengarahkan mereka ke kawasan hutan di belakang sebuah gereja yang terletak beberapa batu dari rumahnya. Menurut John, abangnya telah mengaku menculik dan menyerang gadis muda itu dengan kejam, tetapi mendakwa tidak ingat banyak tentang kejadian itu kerana berada di bawah pengaruh dadah. Joseph mungkin mencuba untuk mengajukan pembelaan dengan mendakwa dia tidak ingat apa yang berlaku dan berada di bawah pengaruh dadah. Fakta khusus kes ini akan menunjukkan sama ada ia adalah pembelaan yang boleh diterima ataupun tidak. Ketika John berada bersama penyiasat, Joseph berulang kali memanggilnya dan dia jelas terganggu dengan apa yang dikatakan abangnya. Pada masa itu, ketika John bertanya melalui telefon, adakah awak mencekiknya terlalu kuat? Dan Joseph berkata, ya. John kemudiannya bertanyakan adakah mayat tersebut diikat? Joseph menjawab, tidak. Namun juga mengakui ia telah menyerang mangsa dengan ganas dan meninggalkan kesan DNA-nya. Ibu Joseph tiba di rumah John dan menyatakan bahawa Joseph juga telah menghubunginya lebih awal pada hari itu dari penjara dan mengaku membunuh Carly. Polis kemudian bergegas ke gereja dan dengan cepat menemui mayat Carly yang sebahagiannya tersembunyi di kawasan hutan. Penyiasat menusyaki bahawa dia telah ditarik ke lokasi itu berdasarkan kesan calar di sebelah kanannya. Bedah siasat kemudiannya menyenaraikan punca kematiannya adalah dijerut pada ligatur leher dan menyatakan bahawa dia juga telah diserang dengan kejam. Tambahan pula, terdapat kesan garisan lurus pada sebahagian pergelangan tangan yang menunjukkan dia mungkin diikat. Joseph Smith akhirnya dituduh membunuh Carly berusia setelah ujian forensik mendasarkan jejak DNA dan serat rambutnya pada tubuh dan pakaian Carly. Penemuan ini menguatkan lagi tuduhan ke atas dirinya apabila pencarian di kereta wagon kuning yang dipinjamnya itu menemui 2 helai rambut yang sepadan dengan Carly serta beberapa serat yang sepadan dengan baju yang dipakainya ketika dia dilihat buat kali terakhir. Penyiasat berteori bahawa setelah meminjam kereta rakannya, Joseph telah mengambil kombinasi dadah dan ketika itulah dia melihat Carly berjalan sendirian. Pertemuan secara kebetulan ini menyebabkan dia menculik, menyerang dan membunuh gadis yang tidak bersalah berusia 11 tahun itu. Sementara itu, masyarakat setempat menyatakan rasa marah kerana Joseph telah dibebaskan walaupun telah disabit bersalah sebanyak 13 kali dalam tempoh 10 tahun untuk pelbagai jenayah sebelum ini. Tambahan pula, sekitar sebulan sebelum penculikan Carly, seorang hakim dari Florida telah diminta oleh pihak berkuasa untuk mengeluarkan waran tangkap kepada Joseph kerana telah melanggar syarat parolnya. Tetapi, hakim tersebut tidak melakukannya atas sebab pihak polis belum melengkapkan kertas kerja yang diperlukan. Pada 24 Oktober 2004, Joseph didapati bersalah atas kesalahan pembunuhan darjah pertama, serangan ganas ke atas kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah dan penculikan. Dia dijatuhi hukuman mati pada tahun 2005. Namun, pada 18 Julai 2017, hukuman mati Joseph dibatalkan oleh seorang hakim berdasarkan undang-undang baru yang memerlukan undi sebulat suara daripada juri. The jury find as follows as to count one of the charges. The defendant is guilty of murder in the first degree as charged. Juri dalam perbicaraan asalnya telah mengundi 10-2 untuk hukuman mati. Joseph Smith yang disabitkan kerana membunuh Carly berusia telah meninggal dunia di penjara pada 26 Julai 2021 sementara menunggu perbicaraan seterusnya. Kes ini menonjolkan jelas kelemahan dalam sistem keselamatan dan keadilan serta memberi kesedaran kepada orang ramai tentang pentingnya perlindungan kanak-kanak. Kes Carly berusia
kekal sebagai salah satu contoh paling tragis tentang keganasan terhadap kanak-kanak dan keperluan untuk tindakan pencegahan yang lebih ketat. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami lebih banyak kes-kes yang menggemparkan. Setiap kisah memukarkan misteri yang akan membuatkan anda terpegun. Jaga diri dan keluarga anda.